Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Amli binti Masri, nombor matrik A188714, akan membentangkan sejarah interaksi agama dan pendekatan perbandingan agama pada zaman Malaysia Al-Yadi. Perbandingan agama adalah satu ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, ciri-ciri dan asas agama bagi mencari dan membuat persamaan dan perbezaan di antara agama-agama serta mengetahui kepentingan agama yang dipegang bagi setiap penganut. Agama merupakan perkara yang utama dalam diri setiap manusia untuk dijadikan panduan kehidupan. Sejarah ilmu perbandingan agama. Ketika zaman Yunani Rom bersama tokoh perbandingan agama pada waktu itu, sistem kepercayaan Yunani Rom adalah anthropomorfik, iaitu sifat manusia dan politeisme percaya kepada banyak Tuhan. Maka, ciri-ciri pengajian agama ketika itu mencerminkan religiosity, iaitu kehidupan beragama masyarakat berkenaan. Contohnya, menyatakan bahawa walaupun masyarakat Yunani menyembah banyak Tuhan, tapi pada dasarnya Tuhan-Tuhan itu adalah sama, iaitu manifestasi manusia. Malaysia Al-Yadi bermetodkan fenomena agama. Beliau menjelaskan bahawa agama adalah yang sakral, iaitu kesucian sebagai pusat pengalaman seseorang. Agama tidak boleh diambil ringan atau dipandang rendah sebab berkaitan dengan kehidupan manusia. Biografi Malaysia Al-Yadi. Malaysia Al-Yadi adalah seorang ahli sejarah agama Romania, penulis fiksyen, ahli falsafah serta seorang profesor di Universiti Chicago. Beliau lahir pada 1997 di Bucharest. Beliau merupakan anak kepada Romania George Al-Yadi, iaitu pegawai tentera darat, dan ibunya Iona Stănescu Vezile. Beliau merupakan seorang pelajar yang bersemangat sejak kecil lagi. Beliau juga menulis tentang pelbagai episod dan pertemuan luar biasa dalam fikirnya ketika zaman kanak-kanak. Sebagai contoh, ketika beliau berumur 10 tahun, di kejadian kempen Romania Perang Dunia Pertama, beliau telah menyaksikan pengeboman Bucharest oleh Zeppelin Jerman. Pada permulaan hidup Al-Yadi, beliau seorang wartawan UNESCO dan penulis esei, juga dikenali sebagai seorang jurubahasa yang terkemuka tentang pengalaman agama. Dengan itu, beliau membentuk paradigma dalam pengajian agama yang berterusan hingga ke hari ini. Al-Yadi sangat terkenal dengan pengetahuannya yang luas kerana menguasai 5 bahasa, iaitu Romania, Perancis, Jerman, Itali dan Inggeris. Beliau juga berpengetahuan tentang 3 bahasa lain, iaitu Ibrani, Parsi dan Sanskrit. Seterusnya adalah sumbangan Malaysia Al-Yadi. Yang pertama adalah karya. Al-Yadi seorang yang berkarya sastera dan karyanya termasuk dalam kategori hebat dan autobiografi. Berikut merupakan antara 8 karya Al-Yadi yang terkenal. Sekolah Chicago. Sekolah Chicago telah diasas oleh Al-Yadi dan Watts. Ia berasaskan takrifan pengajian agama dalam tempoh separuh kedua abad ke-20. Namun, setelah kematian Watts, Al-Yadi telah dilantik menjadi pengasas utama pada tahun 1964. Teori tentang kepulangan abadi. Beliau berpendapat bahawa mitos dan ritual bukan sekadar memperingati Hierophany, tetapi sebenarnya mengambil bahagian di dalamnya. Teorinya juga menjelaskan bahawa kesusastraan adalah yang membentuk asas agama, bahkan memisahkan pengalaman manusia tentang realiti kepada ruang dan masa yang suci, dan hal ini telah dibuktikannya. Matlamat Malaysia Al-Yadi adalah pertama untuk memahami dan mencari persamaan dan perbezaan pelbagai agama dari segi historis, simbol dan kultural. Yang kedua adalah mendalami makna sebenar tentang aspek-aspek universal dan simbol dalam pelbagai agama. Beliau tertarik untuk mengetahui cara universal dan juga corak dalam pelbagai agama. Al-Yadi yakin dan percaya bahawa dengan perbandingan agama ini dapat membantu untuk memahami pengalaman agama manusia secara jelas dan juga dapat mendefinisikan pola atau corak agama. Yang ketiga adalah memahami peranan agama dalam kehidupan manusia itu. Pendekatan Malaysia Al-Yadi. Al-Yadi mengisyaratkan 3 pendekatan dalam menyelidik agama yang saling melengkapi, iaitu pertama adalah historis, fenomenologis dan hermeneutis, iaitu teori pengalaman. Historis. Ketika perspektif historis menjadikan semua fenomena agama kepada hal-hal dunia seperti bentuk sosial, politik dan ekonomi, kemudian mendapati fenomena keagamaan adalah pengalaman yang unik berdasarkan daripada jenis pengalaman yang tercipta antara hubungan manusia dan realiti ketuhanan, iaitu ghaib. Fenomenologi. Jadi dapat menguraikan bahawa fenomenologi agamanya sebagai sejarah agama serta membuktikan falsafah agama dapat diaplikasikan dalam pembelajaran agama. Hermeneutis, iaitu teori pengalaman. Hermeneutis digunakan untuk mentafsir fenomena agama untuk mencari mesej sejarah daripada mesej agama abadi. Faktor-faktor. Malaysia Al-Yadi membina fenomenologi agamanya berdasarkan 2 aksioma. Yang pertama adalah mengkritik kaum reduksionis berkaitan sosiologi, psikologi dan linguistik. Yang kedua adalah fenomenologi agama sebagai metod historis dan juga perbandingan dalam bentuk maupun corak agama tertentu yang boleh dilukiskan dan dibandingkan dengan fenomena agama yang lain. Al-Yadi menekankan bahawa fenomenologi agama perlu dibezakan dengan pengajian agama lain yang lebih cenderung bersifat reduksionis. Fenomena agama Malaysia terletak pada 2 kata kunci, iaitu pertama adalah the dialectic of the sacred and the profane.
Dan yang kedua adalah the transposition of symbolism or symbolic. Typology. Eliade membina ideologinya daripada tingkah laku manusia dalam masyarakat pramoden, masyarakat awal dan purba. Masyarakat Asia, Eropah dan Amerika adalah manusia yang tidak mengembangkan bahasa teori dan logik. Mereka bercakap melalui simbol, mitos dan upacara. Untuk menghidupkan kembali dunia simbol manusia adalah dengan menjadi manusia arkaik, iaitu agama awal dalam bukunya In the Might of the Eternal Return. Masyarakat arkaik tidak memiliki memori historis dan ia menentang peristiwa yang dapat membentuk sejarahnya. Mereka memahami bahawa perlu berbicara melalui simbol, iaitu sentiasa keagamaan kerana simbol merujuk kepada sesuatu yang nyata. Menurut Eliade tentang sakral, ia hanya wujud pada zaman purba, tetapi yang hidup zaman moden mungkin mengalami kesucian dalam kehidupan seharian kerana kesucian itu sendiri terus berulang. Orang moden dapat hidup dalam kesucian di tengah-tengah keagamaan hari ini. Akhirnya yang sakral dan yang profan itu wujud dalam diri manusia itu sendiri. Kerangka teori pemikiran. 3 konsep utama pemikiran Mircea Eliade. Yang pertama adalah yang sakral. Mendefinisikan yang sakral, the sacred, sentiasa berbeza dengan yang profan, iaitu tidak baik. Yang sakral merupakan realiti suci, ketuhanan, transenden, mutlak dan nyata, manakala yang profan adalah realiti duniawi, tidak mutlak, rawak dan lebih kepada perkara seharian. Manifestasi suci ini disebut dengan istilah hierofani. Hierofani merupakan segala-galanya bagi yang suci menunjukkan dirinya kepada kita. Fenomena agama yang mementingkan yang sakral dan menjauhi yang profan adalah muncul dengan bentuk simbol dan mitos dari agama itu sendiri. Oleh itu, simbol dan mitos adalah agama amat penting untuk dikaji dalam kerangka fenomena agama. Mitos dan simbol. Fenomena agama perlu didekati dengan mempertimbangkan bentuk simbol dan mitos dalam agama tersebut. Mitos perlu dibezakan dengan dongeng, tetapi mitos mempunyai kaitan dengan tindakan suci dan peristiwa awal. Mitos adalah pemikiran masyarakat purba, bukanlah satu pembohongan atau dongeng seperti yang difikir oleh pemikiran moden. Mitos menekankan makna kehidupan dalam kewujudan manusia dan sumber kehidupan seperti Tuhan dan roh. Ciri mitos adalah coincidentia oppositorum. Istilah ini menunjukkan semua realiti tentang ketuhanan yang menggabungkan dua perkara berlawanan. Ciri ini muncul dalam tradisi semitik Tuhan yang marah dan penyayang, kosmos. Kosmos ini merujuk kepada alam ghaib dan alam semula jadi dengan membezakannya. Manusia kuno tradisional yang merasakan diri mereka berada di kosmos, manakala manusia moden mengatakan diri mereka dalam sejarah. Bagi Eliade, kosmos adalah melebihi atau mengatasi sejarah. Ketiga-tiga konsep ini mempunyai hubungan antara satu sama lain. Konsep suci yang dikenali melalui amalan hierofani oleh masyarakat kuno dalam bentuk mitos dan simbol. Dengan itu dapat disimpulkan bahawa yang sakral dan yang profan adalah amalan hierofani yang dikenali oleh masyarakat kuno dalam bentuk mitos dan simbol. Mitos dan simbol hidup dalam struktur yang mengatasi sejarah itu sendiri. Mircea Eliade seorang sejarawan agama dan penulis terkenal termasuk tentang teori-teorinya. Namun, pujian dan kritikan daripada tokoh terkemuka ini pengajaran agama turut diperolehi. Yang pertama, daripada Joseph Campbell telah memuji. Beliau seorang ahli mitologi terkenal yang sangat menghargai sumbangan Eliade terhadap pemahaman tentang mitos, simbol dan pengalaman agama. Mereka berdua juga memilih perspektif sejenis yang sama dalam mengenali motif-motif dalam mitos. Carl Gustav Jung, beliau merupakan psikologi terkenal yang menyambut secara positif idea-idea Eliade tentang simbol dalam pengalaman agama. Carl Jung turut membahaskan topik-topik serupa dalam psikologi analitiknya. Huston Smith, penulis dan filosofi agama iaitu Huston Smith ini sangat menghormati Eliade dalam memahami konsep kerohanian pelbagai tradisi agama dan juga memandang Eliade sebagai salah satu pemikir terpenting dalam kajian agama. Karen Armstrong, seorang penulis terkenal telah mengutip serta menghormati karya Eliade dalam tulisannya tentang agama dan spiritualitas. Beliau melihat konsep Eliade tentang hierofani sebagai sesuatu yang bermakna. Kritikan. Sebagai ahli perbandingan agama global, Mircea tidak mengupas mahupun menulis tentang agama Cina dan Islam. Kritik lain dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, iaitu pertama adalah aspek teologis. Beliau dituduh sebagai seorang ahli teologi Kristian yang menyamar pemikirannya hanya untuk menyokong keimanannya bahawa Kristian adalah yang paling benar. Yang kedua adalah aspek metode historis. Para keseseraan tidak begitu yakin dengan sejarah itu, realiti dan berbentuk nir waktu yang dibahaskan oleh Eliade. Konteks historis dari bentuk dan variasinya seperti pokok sakral, peredaran bulan dan mitos kembali kepada keabadian. Yang ketiga adalah aspek keraguan konseptual. Jika tiada yang meragukan, paling tidak ada yang tidak tepat dalam pemikiran Eliade. Kesan perbandingan agama. Fenomenologi agama Mircea Eliade boleh dianggap menyeluruh dalam pengajian agama, namun tidak ramai yang berkritik teori Eliade. Yang kedua adalah fenomenologi agama Eliade lebih memberi kesan kepada pengajian agama yang filosofi dalam kerangka dialek, iaitu antara alam ghaib dan spiritual. Yang terakhir adalah tawarannya untuk menunjukkan intipati serta makna agama untuk melihat kaitan antara fenomena agama dari segi alam ghaib, material, rohani dan profan suci. Komentar saya adalah yang pertama, Mircea Eliade seorang yang sangat teliti dan mempunyai pendirian sendiri tentang agama yang dikaji. Yang kedua adalah dari segi filsafat atau filosofi dapat mempengaruhi konsep tentang yang sakral, mitos dan kosmos, khususnya tentang fenomenologi dalam pengajian agama. Yang ketiga adalah karya beliau dapat membantu untuk memahami tentang agama lain dan cara yang unik dalam menganalisis pelbagai agama.